Dilabelkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia. Buli cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia dilaporkan naib Johan di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia oleh UNICEF, sekaligus menjejaskan imej negara yang menerapkan nilai ketimuran. Statistik membimbangkan itu membawa reaksi yang rata-ratanya mahu netizen buka mata natijahnya buli di alam maya kepada mental seseorang. Maklumat di hujung jari perlu dimanfaatkan ke arah kebaikan, bukannya sebagai keyboard warrior. Kesan dia daripada segi mental kita lah, ataupun kita punya mostly daripada segi mental lah, sebab kalau benda tu berterusan kita punya mental akan down dan kita punya kita punya pemikiran pun akan bercelaru, kita serabut semua tu. Orang akan kurang bergaul lah kat luar. Benda ni bila dekat media ada orang dah buat macam ni, kat luar ada orang akan lagi malu lah nak jumpa dengan masyarakat. I will not be able to concentrate in my work because like what I said, keyboard warriors, they do not know what is the consequences of what they are saying to the another person. Sementara itu, pakar psikologi Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, Profesor Datin Dr. Mariani Mak Noor berkata, beliau sendiri terkejut dengan statistik membimbangkan itu. Katanya dengan penggunaan teknologi yang berleluasa di serata dunia hari ini, kes buli cyber bukan isu terpencil lagi. Justru beliau berpandangan penguatkuasaan undang-undang lebih ketat tidak boleh dilengahkan lagi. Akta perlu ada kerana dengan adanya akta ini tindakan boleh dikenakan terhadap mereka yang melakukan buli cyber ini. Kita memang telah ada undang-undang. Cuma undang-undang itu perlu dipastikan penguatkuasaannya, dengan itu perlu ada pengukuhan supaya kita pastikan bahawa mereka yang melakukan buli cyber ini telah dikenal pasti, yang pertama, dan yang kedua tindakan dikenakan setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Senada dengan itu, jika tidak ditangani segera, ia dibimbangi Malaysia mendapat julukan netizen berpenyakit di alam cyber. Ia akan memberi kesan negatif kepada imej negara kita dan pelbagai faktor menjadikan seseorang itu cyberbully. Pertama, mungkin dia tidak berasa puas hati di atas penampilan seseorang, gaya hidup seseorang, kemewahan seseorang ataupun isu-isu yang peribadi. Kedua, mungkin seseorang itu mempunyai isu kesihatan mental seperti personality disorder, bipolar dan pelbagai isu kesihatan mental. Ketiga, mungkin kurang pendidikan agama yang menyebabkan seseorang itu sanggup memberi kata-kata yang menyentuh hati dan mengganggu privasi orang. Dan keempat, mungkin penggunaan media sosial ni tanpa had menyebabkan seseorang itu berani menyerang insan yang lain hingga mengguris hati mereka.